Guru Nabi bukan orang lah, tapi guru Nabi Allah. Itu Allah sebut, Nabi sebut sendiri kan, addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik aku ilmu peradaban, maka sebab itulah baiklah peradabanku. Nabi kata, kalau guru ajar anak kita, ada perangai guru pada anak kita. Kalau guru tadika ajar anak kita, 25% perangai guru tadika ada pada anak kita. Anak kita didik di rumah, 25% perangai mak bapak ada pada anak kita. Anak kita dijaga oleh pembantu rumah, perangai pembantu rumah 20% ada pada anak kita. Sebab tuan-tuan, baik makanan, baik perkataan, pergaulan, semua kongsi share pada orang kekasih yang dekat dengan kita. Makanan, semalam saya jumpa dengan seorang doktor tuan-tuan, spesialis. Memang dia pakar tuan-tuan. Bila saya naik, saya tengok orang tua keluar daripada hospital dia. Saya tanya kepada pembantu, itu siapa? Itu Datuk Pihin Diraja Brunei, Menteri Agama. Oh, Menteri Agama daripada Brunei datang merawat dengan dia. Yang Perdana Menteri kita biasa, kadang-kadang saya sedang duduk kena halau, Ustaz minta maaf boleh tak? Kenapa Datuk PM nak datang lah Ustaz, minta maaf lah Ustaz, tu bodyguard dah sampai dah berpuluh-puluh orang. Kita bukan orang kenamaan, cabut lah. Besok datang pula, Ustaz minta maaf boleh tak? Kenapa? Itu menteri dah sampai lah Ustaz. Yang itu dia punya customer dia tuan-tuan kan. Memang baik rawatan dia. Tuan-tuan guru kita pun semua dapat khidmat rawatan dia. Dicerita kepada saya semalam, Ustaz, kawan saya doktor, dia kata makhluk yang paling bodoh di muka bumi ini, Ustaz tahu tak siapa? Orang lah. Kenapa pula? Tuan Ustaz tengok tak? Atas alasan apa? Falsafah apa? Bukan setakat anak kita, bini kita, mak bapak kita minum susu lembu. Mana ada lembu minum susu orang? Dia kata, dah kita minum susu lembu, paksa pula anak minum susu lembu. Apa baiknya? Ilmu doktor, tak pernah doktor cakap susu lembu baik. Tak ada. Mana ada baik? Susu ibu lah yang paling baik. Cuma yang war-warkan susu itu baik negara mana? Amerika, Kanada, Brazil dan negara Eropah Barat. Kenapa? Sebab sumber ekonomi dia masyuk duit. Itu sebab dia war-warkan. Macam orang makan tempe, ceritalah tempe ni bagus, tempe ni IQ, tempe ni lambat tua, tempe ni tak mati, tempe ni gigi kuat. Kita makan tempe, makan tempe dah sewel pula. Ada orang jual rokok, dia kata rokok. Kalau tuan pergi Indonesia, tuan tengok elah rokok kat tepi jalan, gila punya. Rokok kretek itu gudang garam, dia kata apa? Gurih bung. Dia budak Malaysia terkejut. Bung itu bahasa Inggeris ke Ustaz? Kalau bahasa Inggeris B-U-N-G, bang lah itu. Bang apa? Bang azan ke abang? Sekata itu bung ni bahasa Jawa, mana bung ni pakcik ke uncle pun tuan. Habis gurih, rokok itu sedap. Astagfirullah. Satu bas budak Malaysia istighfar. Gurihnya bung. Lah rokok gudang garam itu yang celaka tu, yang jadi kanser tu. Di sana iklan luar biasa tuan-tuan. Gambar orang isap rokok dengan badannya cekar, dengan ototnya besar. Mana orang isap rokok ototnya besar? Kata lambat lah. Mana ada. Kata pakar perubatan, 10 keburukan isap rokok, 3 kebaikan. Ini saja kelakar sikit lah tuan-tuan nak tutup ini. Jangan ketegak sangat kan. 10 kejahatan isap rokok, 4 kebajikan. Biasa tuan dengar dah ni mesti ada kan. Moral tak baik itu keburukan. Merosot ekonomi, bantu Yahudi belasah orang Islam, tabiat buruk, menyusahkan diri sendiri dan orang lain, mencemarkan udara yang bersih, kutu longkang,
Apa lagi sesak napas, busuk mulut, gigi kuning, bini tak suka. Kalau bini berokok memang suka lah itu. Jika abang gentleman, dia kata. Kalau tak isap rokok, kondang, dia kata. Itu segi buruk, tuan-tuan. Segi baik, pertama awet muda. Yang kedua, anjing takut. Yang ketiga, pencuri tak masuk rumah. 3 je kebajikan, bukan 4, silap saya. Pencuri tak masuk rumah, pasti. Anjing lari, pasti. Yang ketiga, awet muda. Saya nak sebut ni. Kenapa pula anjing takut? Bila anjing tengok orang isap rokok, bukan sini, di tempat lain, tuan-tuan. Sini tak tahu lah. Anjing cakap dengan anjing, lari kawan. Kenapa? Itu jin itu. Kawan anjing cakap bukan jin lah, itu Pak Haji lah. Jubah dia ada, serban dia lah. Bukanlah orang nak ada isap api, jin lah isap api, jatuh. Selamat tuan-tuan, anjing lari. Yang kedua, pencuri tak masuk rumah. Macam mana dia nak masuk? Datang pukul 3 pagi, Pak Haji tu batuk gudang garam. Pencuri fikir, macam mana dia tahu kita nak buka rantai motosikal dia? Datang pukul 4, kum. Macam mana orang ni tahu tu batuk? Padahal batuk, kan? Yang ketiga, awet muda. Kenapa awet muda? Tak sempat tua. Muda-muda, inna lillah. Jumpa tuan-tuan, Tuan, saya minta maaf lah, ada sikit kena kencing maning dulu, tuan-tuan. Apabila saya jumpa doktor kata apa? Ya Allah, ustaz punya kencing manis tidak boleh, tak ada bacaan dekat skrin, tak ada angka keluar, tuan-tuan. Ustaz simpan gula ke dalam tubuh? Mana saya tahu. Tapi ajaib, dia kata. Boleh berjalan lagi. Semayang macam mana? Boleh berdiri lagi? Ya ke ustaz? Mungkin berkat bagi tolong-tolong orang kot ini. Ustaz, semalam budak Kampung Baru, dia kata, sahabat kita, budak ini mama lah, umur 28 tahun, belum kahwin. Kencing manis hanya bacaan 25 saja. Terus koma seminggu dan meninggal dunia dalam koma. Allah Akbar. Tuan tengok tak? Itu dia panggil awet muda, tak sempat tua. Ustaz berapa umur? Sekitar sudah 50 lebih. Tak ada bacaan, tuan-tuan. Selepas doktor bagi ubat macam-macam, makan ubat tradisional, baru turun keluar angka 36. Baru keluar 36. Kemudian saya pergi Darul Syifa. Orang tua pun dah meninggal dunia, beritahu kepada saya, apalah ustaz, ambil apple hijau, blender dengan, ingat tuan-tuan, blender dengan peria katak. Ambil peria katak 3 buah, belah, buang biji, freshkan dalam tu free dalam jangan taruh air, dia keluar air sendiri. Taruh apple hijau sebiji supaya pewangi. 6 hari saya amalkan, gedebuk turun 16, tuan-tuan. Boleh hidup lagi. Saya pun puasa, bukan setakat siang, malam-malam puasa. Takut. Minum kopi O tak ada gula, totok pahit, tuan-tuan. Nasi tak makan, sikit makan dicanai dah beli. Itu hantu raya dengan teh tarik nasi lemak, tuan-tuan. Puasa, makan makanan sikit sebelum tidur, air putih je, baru turun 5.4. Okey, terkejutlah doktor dah. Sehingga hari ini baru segar balik, tuan-tuan. Ini pun baru hampir koma, keluar hospital baru-baru ini, tuan-tuan. Baru 2 minggu saya boleh semayang berdiri. Macam-macam, tuan-tuan, penyakit itu kan. Kalau tambah dengan rokok lagi, nauzubillah min zalik. Jadi itulah, tuan-tuan, hidup ini, tuan-tuan, amaran kedatangan ajal kita tanpa warning dan tanpa amaran. Tak kisah muda ke, tua ke, baby ke, remaja ke, ajal sampai, apakah persiapan untuk kita? Iaitu meninggalkan segala larangan Allah, tak mampu nak buat sunat pun tak apa, tapi kekang hawa nafsu daripada terjerumus kepada maksiat. Sebagaimana firman Allah, wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Buat yang fardu, tinggalkan yang haram, cegahkan nafsu daripada tuntutan hawa nafsu, insya-Allah jannah adalah tempat kembali. Di syurga, tuan-tuan,
Ada satu syurga nama dia Jannatun Na'im. Tempat dia pada tingkat 5 ataupun 4. Atas sekali Firdaus, bawah sekali Adnan. Tengah-tengah itu Jannatun Na'im. Ditanya oleh sahabat pada Rasulullah, syurga itu untuk siapa Rasulullah? Untuk orang yang menahan tuntutan hawa nafsunya, walaupun dia kurang amalan sunnah ataupun sedekah, tapi nafsu dia cukup jaga, tak pernah buat maksiat daripada muda sehingga ketua. Dah umur 40 tahun, insya-Allah dah stabil tu. Bila masuk 60 tahun takkan nak poligami pula. Nah, insya-Allah tahan jiwa tuan-tuan daripada umur 16 tahun hingga 40 tahun. Selepas itu lebih mudah. Kalaulah mati selepas 40 tahun, Nabi kata apa? Ringanlah siksa dan azab kubur, insya-Allah. Walaupun masa muda jarang-jarang buat amalan sunnah ataupun tahajud, tapi mengekang hawa nafsu. Itulah kita nak jumpa Allah, tuan-tuan, kan? Taatlah perintah Allah. Berimanlah kepada Allah dengan baik dan isikan ruang yang kosong ini dengan amalan yang saleh. Buat fardu sepenuhnya, buat yang sunat menurut kemampuan kita, insya-Allah. Semoga kita dipelihara Allah di dunia dan selamat kita di hari akhirat nanti kelak, insya-Allah. Saya bercakap seorang ya tuan-tuan. Tuan pun tanya, siapa dia yang bercakap? Orang mana dia yang bercakap? Tengok dia macam dia ke tengah kan? Saya bercakap sendiri, duduk di atas mikrofon depan, senanglah bercakap. Yang tak pun jadi ya pula. Tuan tak ada ruang nak bela diri. Sekarang saya bagi ruang sikit. Tuan nak bertanya, tanyalah. Jangan cakap di belakang-belakang lagi. Cakap pun tak apa lah. Okay? InsyaAllah. Tuan tanyalah apa yang tersirat ke, yang terguris di dalam minda, di dalam kalbu ke. Pilihlah 3-4 minit, insyaAllah. Ni Tuan Nabi, aku nak tanya lah. Ya? Ya? Hah? Kuatlah sikit. Timbalan Nabi kata suruh saya buat ta'aruf sikit. Tuan tahu ke ta'aruf? Ya? Itu lagi baik, untung. Ya, sila. Apa? Faham dia cakap? Faham dia cakap? Okey, cakap. Apa? Ulang balik apa? Apa benda? Itu soalan yang paling baik. Dan sebenarnya ada lagi. Lagi. Hantar sekejap. Tak puas lah dengar tu. Dekat sikit. Kalau sendiri tak dengar tak puas lah. Dekatlah. Dia macam malu-malu pula. Ini Tok Bilal lah. Kita dengan syurga dan neraka. Neraka Tuhan telah sediakan. Okey. Sebelum yang kedua dia saya jawab. Syurga dan neraka ini akan ada kata dia habiskan, dia bukan sebab apa? Maksudnya kalau ada satu yang hidup, Allah Taala yang kekal. Ya. Kalau syurga dan neraka termasuk sekali semua dihapuskan. Ya. Okey, sudah. Terima kasih. Cukup bagus soalan. Baru saya baca tadi. Baca dah lama dah, saya rujuk balik, jumpa balik. Ni rokok lagi. Orang perempuan boleh rokok. Ditanya rokok ini maksiat ke baik? Maksiat ke baik? Ulah dah. Okey, ini dulu. Allah sebut dalam Quran
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, jadi bila disebut ayat bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhanmu, bersegera, wa jannatin, dan mencari syurga Tuhan kamu dengan amal soleh. Arduha, luasnya syurga itu seperti luas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang bertakwa. Syurga untuk orang bertakwa, bukan untuk manusia umum. Orang bertakwa, bila sebut bertakwa mesti dia mukmin dan muslim, faham tak? Maka tertolaklah pendapat yang menyatakan tunggulah aku di pintu syurga. David Arumugam cakap ketika mendiang ratu, apa nama ratu Inggeris yang mati tu, yang muda tu, Juliana tu. Jadi dia buatlah kesaduan ni, tunggulah aku di pintu syurga. David Arumugam tuan elegan kata, tuan percaya ke? Syurga dalam mana bahasa Tamil? Syurga sebenarnya, syurga itu bahasa India klasik, tuan-tuan. Ya. Bahasa Arab dipanggil jannah ataupun raudah, taman, ya. Okey, soalan tadi Tuan Haji itu tanya, surga itu dah ada ke? Dah lama ada. Bila Ibn Abbas tafsirkan ayat ini, uiddat lil muttaqin, telah disediakan untuk orang bertakwa, menandakan syurga dah sedia ada, dah sedia ada. Itu tak ada masalah bagi Allah. Kun fayakun. Tapi syurga ni tuan-tuan, itu benda gaib kan, tapi terlalu luas syurga Allah, dan dia kekal. Allah sebut dalam Quran, khalidina fiha abada, penghuni dalam syurga kekal selama-lamanya. Faham tak? Dzalikal fawzul azim. Demikianlah kenapa kekal, kejayaan yang maha agung. Kalau syurga telah dihapuskan, nak duduk kat mana pula kawan tu? Orang muttaqin tu syurga yang paling tinggi, Firdaus yang paling rendah, Adnan di tengah-tengahnya, Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul macam-macam kan. Dia terletak bukan dalam dunia, ya, dunia yang musnah. Faham tak? Dunia yang musnah. Ingat pula, dunia musnah, bukan itu macam-macam makna musnah. Bukan musnah dunia ni hilang, ditiadakan pun buat apa, itu kuasa Allah. Sebab nanti kita bangkit dalam dunia ini, keluar kita daripada kubur dalam dunia ini, kubur, faham tak? Cuma dimusnahkan gunung, diratakan, disumbat laut, tak ada lagi air laut, tak ada lagi pokok kayu, gunung ganang, bukit bakau, tak ada. Yang ada hanya padang jarak, padang terkokong, itu aja. Tak ada bayang, tak ada lidi dipacak pun. Itu sebab Allah sediakan gunung untuk sumbat laut. Jadi dunia ini ada tak? Jawapannya ada. Mahsyar terletak nanti di Makkah. Itu mahsyar, padang Arafah. Di situlah letaknya mahsyar. Itu pusat dunia, tempat lahir Islam, tempat lahir Nabi Muhammad SAW. Itu dipanggil klub dunia di situ nanti. Yang musnah apa dia? Dunia kemewahan, dunia fenomena yang semua akan musnah. Faham tak? Kalau Allah nak tiadakan boleh, tapi itu yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Sama ada dipadamkan oleh Allah ataupun dia nak kekalkan. Kita jangan pening kepala. Jangankan orang mukmin masuk syurga. Faham tak? Orang kafir pun dalam pertimbangan Allah. Orang kafir tuan-tuan kan, pun dalam pertimbangan Allah. Bukan semestinya dia masuk neraka. Kalau Allah nak masuk syurga, dia dapat syurga. Sebab apa? Ketika Nabi Ibrahim tuan-tuan, ni sejarah ni. Ketika Nabi Ibrahim kan dipanggil Khalilullah, Allah buka hijab pada Nabi Ibrahim. Zoom, dibuka. Bila dibuka tuan-tuan, benda yang gaib nampak. Saya nak cakap dengan tuan, minta maaf, tapi yang cerita dengan mana-mana orang lain tahu. Saya berjumpa dengan seorang guru mursyid tuan-tuan.
Kenapa saya tengok orang lain nampak jin lah, nampak hantu lah, nampak ni lah, nampak itu lah, kita tak nampak pun? Maka dengan izin Allah, Tok Alim itu dibaca satu ayat, dipusing mata saya. Nampak Allah tak nak. Okey, Ustaz tak boleh sabar. Pegang balik, ditutup. Tak nampak lagi. Itu saya, tuan-tuan. Ni rahsia saya bercakap. Ni baru saya bercakap, tuan-tuan. Jangan cerita mana-mana. Kenapa sudah nampak? Dia sudah buka satu tirai. Itu baru nampak hantu, tuan-tuan. Belum nampak hantu macam hantu raya. Itu nampak hitam saja. Dia terbang di atas angin, tuan-tuan. Banyak, tuan-tuan. Belum nampak yang di balai api tu orang datang ke masjid. Hadis Nabi cakap macam tu. Tak? Tak nak apa. Tu balik. Nampak macam ni lagi. Tak nampak apa lagi. Tak nak nampak pun. Buat apa nampak dah. Boreh saja dah. Tak nak nampak. Bila nampak, problem, tuan-tuan. Tak? Sekarang dah normal balik. Tu bersekian aja dah. Tak nak. Okey, kan? Banyak rahsia kawan-kawan kita nampak. Tapi nampak kadang tak boleh cerita. Sehingga ditunjukkan bahasa isyarat kepada kita. Dalam kereta. Saya kata, jangan buat bunyi anjing dalam kereta lah. Mak saya paling menyampah bunyi macam tu. Dibuat lagi. Rupanya dia nak cerita, tapi dia boleh bercakap. Ada benda depan kereta tu. Ada benda tu bergantung-gantung tu. Dia tak boleh bercakap, tuan-tuan. Sehingga kan menderita. Nak cakap pun tak boleh. Buat apa nampak? Nak musnahkan pun tak boleh. Buat apa nampak? Tak? Macam mana kita nak bantu orang sakit kalau nampak, tapi tak boleh kita bagi perubatan, perawatan? Buat apa nampak? Dia macam ni. Bila kita baca, dengan izin Allah mungkin sembuh ataupun tidak, kan? Okey. Jadi bila Allah buka hijab Nabi Ibrahim, apa nampak? Benda semua nampak. Walaupun di beratus kilometer di luar negeri. Nampak. Apa nampak ya Ibrahim? Kata Allah. Ya Allah, nampak orang itu berzina, orang itu melewat, orang itu minum bara, orang itu berjudi, orang itu membunuh. Apa pendapatmu? Kamu nak apa? Engkau mampuskan semua marga ya Allah. Allah pun gulung negeri Nabi Lut. Itu permintaan Nabi Ibrahim, kan? Negeri Nabi Lut yang jadi laut mati, kan? Dilengkuk macam ni je. Itu permintaan Nabi Ibrahim. Selang berapa lama Allah buka lagi. Nampak ya Ibrahim? Apa nampak? Ya Allah, itu sedang menonggeng, itu sedang minum bara, itu sedang meliwat. Kamu nak apa? Lengkupkan ya Allah. Allah lengkup lagi negeri Iram tu. Kaum Sa'ad, kaum Nabi Saleh, kaum Samud. Hancur habis. Sampai baru-baru ini dijumpai 600 meter dalam tanah bandar, tuan-tuan. Orang sedang, na'udzubillah, sedang main berzina, jumpa. Tapi dah jadi batu, rupa natural, original, bukan rupa hantu. Berkala kulit sawo matang, tapi batu. Bermakna sedang berzina, datang lumpur pekat, tak sempat tarik diri, terus mati. Lebih dahsyat daripada fenomena tsunami. Faham tak? Sekarang sudah jumpa 600 meter dalam tanah. Yang jumpa orang Jerman, orang putih dengan orang Amerika. Pada tahun 878 dijumpai, tuan-tuan. Tuan tengok orang itu berdoa Nabi Ibrahim. Sedih kita tengok, tuan-tuan. Gambar malu kita tengok tu, gambar telanjang tu. Body sama juga, tapi batu tu, kan? Rupa-rupa orang hidung-hidung mancung, misal ada, tapi jadi batu. Okey, kali ketiga Allah buka lagi, nampak lagi. Nabi Ibrahim ditanya, apa pendapatmu ya Ibrahim? Engkau matikan semua ya Allah, engkau binasakan habis. Allah menjawab, hai Ibrahim, engkau ni khalil kekasihku. Apa yang kau minta aku terima, apa yang kau nak aku perkenankan. Tapi kalau macam ni wahai Ibrahim, jumpa orang buat maksiat engkau minta mati, jumpa orang berzina engkau minta binasa, jumpa orang minum arak engkau minta laknat. Kalau aku buat, bolehlah. Tapi kalau aku turut kehendak kamu, habislah hamba-Ku, kata Allah. Tahu tak? Dalam dunia ni mana yang baik? Berapa peratus saja yang baik, kata. Nampak aja baik. Belum hati tu busuk tu.
Kalau macam tu Ibrahim, habislah hamba aku. Habis ya Allah, macam mana derhaka? Hai Ibrahim, walaupun mereka syirik kepada aku, walaupun derhaka kepada aku, walaupun mereka maksiat kepada aku, engkau tahu ke tidak, ada 3 perkara kebajikan pada mereka untuk aku. 4 perkara kata Allah, kebajikan mereka untuk aku. Pertama sekali, mungkin mereka akan bertobat nanti di saat-saat last minute sebelum sakaratul maut. Jadi apa? Kan jadi baik, masuk syurga dengan kehendakku wahai Ibrahim. Yang kedua, walaupun ayah dia syirik kepada Allah, hai Ibrahim, kau tahu tak, dalam sulbi dia beribu berjuta zuriat belum lahir. Apabila lahir nanti mungkin jadi hafiz, jadi tukang hafal Quran. Tuan tengok macam ustaz ni, ustaz apa nama dia yang mengajar qiraat dekat TV1, Ustaz Ravi tu. Tuan tengok tak? Dan kawan saya Ustaz Muhammad Fitri, kawan baik kepada Ustaz Muhammad Ravi. Ustaz Muhammad Fitri ini anak angkat guru saya, Datuk Dr. Harundin. Dia telah dibiayai dari Darus Syifa, duit semaksimal mungkin untuk berdakwah. Dia 3,000, isteri dia 1,500 berdakwah seluruh Malaysia. Siapa yang dibawa tuan-tuan? Orang-orang korporat Cina banyak. Saya berjumpa sendiri dalam majlis pengislaman beramai-ramai tu, hasil usaha-usaha Fitri. Sedangkan datuk nenek moyang dia masih dibakar di Perak ketika mati menyembah berhala lagi. Tengok cucu mengajar tahfidz Al-Quran dekat TV1, mengajar qiraat, mengajar tafsir, mengajar tajwid. Berani dia mengajar tajwid tuan-tuan dekat TV1. Sedangkan datuk dia menyembah Tuhan 8 kaki 14 tangan di ruang gua Batu Kit lagi hari ini. Tengok tak? Tu Nabi Allah kata kepada Nabi Ibrahim, jangan heran dia syirik kepada Allah. Dalam sulbi dia banyak yang hafal kitab Allah dan beriman kepada aku. Tengok, datuk mesti jadi tuk siak dekat kuil Batu Kit, tetapi cucu mengajar tafsir Al-Quran dekat TV1. Sekarang ambil pula PhD dalam ilmu Al-Quran di Mesir pula. Allah, mengaji tajwid dekat TV1 tuan-tuan. Dia mengajar pula tok guru dari Kelantan pula tu. Berani lah, tanda kebenaran. Takut apa? Ada. Tuan tengok tak kata Nabi Ibrahim. Yang ketiga, wahai Ibrahim, mungkin dia mendapat hidayah sebelum dia mati lebih awal daripada sakaratul maut. Yang keempat, wahai Ibrahim, soal syurga neraka urusanku, kata Allah. Apa susah? Mungkin masa hidup dia banyak buat kebajikan kepada orang Islam, banyak buat derma, sumbangan, sembang bakti kepada masyarakat. Takkan Allah sia-siakan jerih payah dia hari akhirat. Faham tak? Selagi dia mungkin tidak sampai Islam kepada dia, mungkin orang Islam tidak sampaikan dakwah kepada dia, sehingga dalam Quran ditulis surah Al-A'raf. Apa makna A'raf tuan-tuan? Tembok antara syurga dan neraka. Di atas tembok itu ditempatkan orang-orang apa tuan? Itu dalam Quran ada surah A'raf kan? Apa makna A'raf? Tembok. Syurga neraka tengah-tengah dia tembok, bahasa Arab A'raf nama dia. Di situ ditempatkan orang-orang mana? Orang kafir yang tidak sampai dakwah Islam kepada dia. Situ jadi penghuni. Yang kedua, orang syahid yang mati dalam perang syahid, perang sabil, tetapi masa hidup dia dapat mendapat izin restu daripada ibu bapa. Yang ketiga, anak-anak orang kafir yang mati sebelum akil balik, duduk di situ buat sementara, last minute masuk syurga. Orang-orang yang kafir yang mati sebelum beriman, ketika Allah nak humbankan ke dalam neraka, dia mengatakan apa? Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau Tuhan kami, jangan dengan sebab kami tidak beriman kepada agama yang dibawa oleh Muhammad, kami menjadi ahli neraka, ya Allah. Kami bukan tidak beriman, tetapi kami tak tahu apa itu iman Islam. Orang Islam tidak menjalankan dakwah kepada kami, dan kami tak faham apa itu Islam, ya Allah. Maafkan kami hari ini, ya Allah. Akhirnya mereka ditempatkan di atas Arab, tunggu last minute ketika ahli syurga dalam syurga, ahli neraka dalam neraka. Ketika neraka sedang di welding, ditutup mati, masa itulah asal Arab semua masuk syurga. Kuasa Allah. Ada.
Macam tu juga orang yang mati syahid dalam perang Sabil, tak dapat doa restu mak bapak, last minute masuk syurga juga, bukan ahli neraka. Begitu juga anak orang kafir yang tak dapat mengucap kalimat syahadah sedangkan dia belum akil balik, semua masuk syurga. Tak? Jadi syurga dengan neraka kekal. Tempat dia bukan dalam dunia ni. Tak? Dia dalam kumpulan arasy Allah, tempat yang selamat. Dia bukan di sini. Sini apa muat. Dah disediakan dah ada dah tu. Wa'iddat lil muttaqin. Begitu juga neraka, wa'iddat lil kafirin. Dah sedia ada dah. Ya. Dah sedia ada, insya-Allah. Jadi soalan muslimah tadi kan, saya pun tak puas hati. Ditanya balik. Ini sensitif, kita ulang balik nanti lain pula. Ulang balik. Ulang. Kamu jawab. Hisab rukuk adakah perkara maksiat? Sendiri ingatlah tu kalau saya dah cakap tadi dah tu. Apa nak ulang-ulang balik? Macam tuan tanya, cili itu pedas ke? Yalah, kalau cili betul, kalau cili bu tu mana ada pedai. Jadi buang-buang duit tuan-tuan segi. Alah, jangan kena rokok. Kan selalu cakap itu McDonald. Yang tuan masuk ke situ buat apa? Itu betul-betul sponsor Yahudi tuan. Betul-betul sponsor Yahudi itu tuan. Sampai hati tuan lap daging ayam tu dengan chili sauce, itu darah Palestin tu. Berapa puluh peratus tuan-tuan hasil sumbangan tu diagihkan kepada NGO Yahudi. Salah satu NGO Yahudi tu yang pegang saham McDonald, tuan tahu tak? Itu dah cukup dah, apalagi rokok tuan-tuan. Yahudi tak isap rokok, tapi kalau rokok paling besar di dunia adalah kepunyaan Yahudi. Benson and Henny itu Yahudi punya. Marlboro Yahudi punya. Marlboro, Dunhill itu Yahudi punya. Gudang garam Cina Indonesia punya. Lim Seleong yang pakai seluar pendek. Dulu orang Jawa punya, tak boleh tahan awak Jawa, jual kepada Lim Seleong. Tuan punya Hong Leong Bank, dan sebahagian roti Gardenia dia punya saham. Lim Seleong tu, Cina pakai seluar pendek, pendatang haram datang daripada Beijing ke Indonesia dulu. Seluar pendek pakai tuan-tuan. Dia pergi ke pejabat mendiang Soeharto, dia pakai seluar pendek. Menteri-menteri pun dia tak layan. Dia dengan presiden juga dulu tuan-tuan, kan? Dia punya Bank Sentral Asia di Indonesia, dia punya. Kalau dikeluarkan duit dia bankrupt Indonesia tuan-tuan. Hong Leong Bank dia punya, nama pun sedap, Hong Leong Bank kan. Lim Seleong gudang garam dia punya, yang tuan Islam merah peri keluar cengkeh seronok, apa tak? Tu dia. Walaupun bukan Yahudi, kurang-kurangnya bagi Cina tu lagi kaya, tambah kaya. Buat apa? Sendiri nilai lah, maksiat dia tidak ada. Yang jelas bukan Muslim punya, bukan orang Islam.